Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala. Jadi seminggu dah tak jumpa, berjumpa lagi hari ini insya-Allah. Jadi setahun dah, dah setahun. Lebih kurang seminggu bagaikan setahun. Jadi insya-Allah malam ni saya ingat nak lalu bahagian tauhid kembali. Kita nak lalu tauhid dan saya nak buka balik kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid pada bicara ilmu tauhid bagi Syekh Ahmad Al-Fatani. Ni setiap kali buka kitab kena cakap. Nanti tanya, ustaz, kitab mana ustaz? Cakap dulu awal-awal. Biasa dulu nak tulis dulu. Kita tak tulis. Hafal lah. Okey, jadi saya nak buka kitab ni, nak buka balik satu persoalan sebab ada orang tanya tentang 4 perkara memberi bekas. Ingat tak? Ingat tak ingat? 4 perkara memberi bekas. Ni dah ulang 16 kali. Ingat tak ingat? Tak ingat lagi. Tak apa tu sebab kata belajar tauhid kena ulang. Biasa. Tak ada masalah. Kita bukan periksa, kita nak bawa ke kubur. Periksa jugalah. Periksa di akhirat. Periksa kubur. Supaya tauhid kita betul, tauhid kita daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ni nak kena sebut dua orang ni. Sebab akidah tak ada dah mazhab ahli sunnah kecuali dua orang ni. Sebab itu sebab program ada orang panggil saya buat program Maulidur Rasul dekat masjid kat Kulai. Saya tanya dia, ahli sunnah wal jamaah ni ada mazhab akidah. Apakah mazhab tersebut? Buat soal kuis sikit. Senyap je. Ni siapa betul ni bagi kismis. Siapa betul ni nak bagi hadiah. Siapa boleh jawab? Yang ni yang susah. Sedangkan setiap hari Jumaat dah diulang-ulang. Yang Johor punya lah. Kat luar saya tak pasti. Negeri lain ada juga. Tak sama ni Johor lah. Setiap hari Jumaat wajib sebut tentang dua orang ini. Akidah dua orang imam yang besar ni. Sebab inilah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Pegangan iaitu Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ada sebut, ada yang belakang tu ada daripada dapur tu disebut. Ustaz nak test. Ada yang nak test. Dia kata buat apa? Abu Hasan Al-Maturidi. Kita confuse mana satu ni. Kena betul sikit. Nak sikit lagi tu. Sikit lagi. Iaitu Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ni kalau kita tanya kat sini tak tahu jawab juga, jangan buat malu lah. 5 tahun dah belajar ngajar kat sini. Jangan buat malu. 5 tahun dah setiap minggu. Tak ingat juga, tak tahulah apa lagi nak kena buat. Jadi malam ini kita akan buka, inilah kitab daripada Asy'ariyah. Abu Hasan Asy'ari, pegangan Abu Hasan, inilah kitab dia, iaitu Faridatul Faraid. Dan saya nak buka kitab bahagian apa? Saya nak buka bahagian 4 perkara memberi bekas. 4 perkara memberi bekas. Ni dah lalu banyak kali lah Ustaz. Tak apa. Ulang, tak ada masalah. Yang penting belajar dan pegang sungguh-sungguh. Jangan akidah yang lain. Akidah ahli sunnah mesti betul. Dengar baik-baik. Muka surat yang ke-9. Satu baris daripada atas. Muka surat yang ke-9. Satu baris daripada atas. Tak apa, hafal. Dengar. Maka barang siapa yang i'tikad
Barang siapa yang berpegang dalam hatinya bahawa sesuatu itu memberi bekas dengan illah atau dengan tabiatnya. Apa ni Ustaz illah tabiat? Sabar dulu, dengar habis dulu. Saya baca nanti saya jelaskan. Ulang balik. Maka barang siapa yang beriktikad pegang dalam hati dia bahawa suatu itu makhluk memberi bekas, memberi kesan, memberi manfaat mudarat. Memberi bekas yang maksudnya memberi manfaat mudarat. Tu dia. Makhluk yang memberi manfaat mudarat dengan illah, dengan sebab atau dengan tabiatnya, memang kuasa dia. Dengan sebab atau dengan kuasa dia. Orang asbab tu. Yakni dengan zatnya, maka tiada khilaf padanya kufurnya. Ni akidah orang pertama. Ni golongan pertama. Pegangan orang pertama ni, iaitu siapa yang beriktikad makhluk ini memang memberi manfaat mudarat. Memang makhluk yang memberi manfaat mudarat. Dengar betul-betul Memang dia kata yakin dan percaya memang makhluk inilah yang memberi bekas, memberi manfaat mudarat, maka dia adalah kufur. Ini pegangan apa ni? Ini pegangan orang-orang etis. Etis tahu etis? Ataupun orang tak percaya Tuhan. Dia kata semuanya memang kuasa dia. Ini semua berlaku ni memang kuasa makhluk. Tak ada campur tangan Tuhan. Ni dia. Dia tak ada langsung. Yang lain pun kurang juga. Agama lain pun. Tapi nak ceritanya, ini bahagian pada saya nak ceritakan tentang akidah yang sesat yang paling utamanya. Dia pegang segala perkara memang dia yang buat. Ni jangan kita pegang macam tu. Ni kufur. Jelas Yang pertama jelas. Pegang sungguh-sungguh. Yang pertama kita tolak habis-habisan. Yang kedua, ni jelas, yang pertama jelas. Yang kedua ni kadang-kadang orang tak jelas. Dengar baik-baik. Dan barang siapa yang iktikad, ini yang kedua. Dan barang siapa yang iktikadkan bahawasanya memberi bekas dengan kuat, dengan kekuatan, dengan kuasa yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya, iaitu fasik. Orang ni iaitu fasik, lagi mubtadi' orang yang membuat bid'ah pada akidah. Dan pada kufurnya itu khilaf. Ada dua pendapat. Akidah yang kedua, dengar betul-betul. Akidah yang kedua, iaitu barang siapa yang beriktikad, iaitu Allah beri dia kuasa. Boleh faham ni? Iktikad yang kedua, dia pegang sungguh-sungguh, iaitu Allah beri padanya kuasa. Allah pinjamkan dia kuasa. Allah campakkan dalam dirinya kuasa. Macam bateri jam ni, kalau tak ada kuasa, tak bateri lah, mana pelak ke apa, beri kuasa pada makhluk. Dengan kuasa yang Allah beri pada makhluk, maka makhluk buat sendiri. Ni i'tikad yang kedua. Ini nama i'tikad Mu'tazilah. I'tikad Mu'tazilah. Ni. Ataupun boleh juga kita namakan dia sebagai Qadariyah. Dia kata apa? Semua dia yang buat. Tu dia. Nak cerita ginilah, Allah beri kuasa pada dia. Kuasa Allah beri tu dia buat. Sama juga kata Allah beri pinjam kuasa. Seolah-olah Allah ambil kuasa Allah, dia dipecah-pecahkan. Sebab itu kita belajar tauhid, kita belajar sifat 20. Maha suci Allah. Kita belajar apa? Pada bab wahdaniyah. Ingat tak? Wahdaniyah. Kam munfasil, kam muttasil. Pada af'al. Pada sifat. Ingat tak ni? Sebut macam pernah dengar. Pernah dengar. Tak apalah. Tu sebab tu kata-kata tauhid ni ulang. Tak apa, tak ada masalah. Biasa saya dulu pun belajar kitab ni beratus kali.
Bukan main 2-3 kali, beratus kali. Benda sama ulang-ulang, tak apa. Yang rasa pandai itu sekali belajar, tu memang pandai betul. Tanya, tak tahulah dapat jawab tak. Tapi cerita dia, kita belajar tentang kam muttasil, kam munfasil pada sifat, iaitu Allah Ta'ala. Sifat Allah tidak bercerai. Contoh, sifat qudrah. Allah berkuasa. Kuasa Allah tak bercerai. Maknanya ada dua kuasa tak. Hanya satu saja sifat qudrah. Dan tiada pada makhluk sifat qudrah itu. Makhluk tak ada sifat qudrah, berkuasa tak ada. Tu. Boleh faham tak faham? Jelas yang ni, yang kedua ni, jangan sebab ramai sekarang, zaman sekarang orang pegang yang kedua ni. Allah beri dia kuasa, beri pinjam dia sifat. Ada sampai kata Allah beri pinjam sifat dia. Kita melihat Allah beri sifat melihat Allah pada makhluk. Ya Allah. Ada orang cakap macam tu. Allah beri sifat dia pada makhluk. Maknanya makhluk ada sifat Allah. Ya Allah. Macam mana boleh sebut macam tu? Makhluk ada sifat Allah. Apa cerita ni? Dan maknanya ada sifat Allah jadi apa? Tuhan lah. Sebab itu kena hati-hati belajar tauhid. Kena tepat, kena betul, kena belajar melalui kitab. Tak boleh fikir-fikir. Dia tak boleh main-main tiba-tiba dapat tauhid, tak ada. Itu tahap lain tu. Ni cerita dia belajar. Kena belajar tauhid betul-betul, belajar dengan kitab. Tu saya nak kena tekan betul. Sebab ini yang masalah utama. Bila belajar, dia main fikir tu, ada ramai. Kalau kat Facebook semua tu kan ada. Tak pernah tengok? Macam-macam perkataan. Kita nak tegurkan, dia tak faham. Kata Imam Syafi'i, aku berhujah dengan orang pandai, aku menang. Aku berhujah dengan orang jahil, aku kalah. Sebab apa? Orang jahil ni dia tak tahu prosedur ilmu. Sebab itu Imam Syafi'i mati sebab apa? Imam Syafi'i mati sebab apa? Kena ketuk dengan ni kunci tu kan. Kena ketuk kepala. Mati sebab apa kena ketuk? Orang yang ketuk tu kalah hujah dengan Imam Syafi'i. Bila orang tak ada prosedur ilmu betul, dia kalau hujah dia dah tak ada apa dah, dia nak marah je. Emosi lah. Sebab itu kita kalau apa-apa hujah kitab. Apa hujah ada ni. Panduan dia. Kita belajar sekolah pun tanya budak-budak ni. Belajar sekolah, mana sekolah lagi? Ambil apa-apalah. PM UPSR ke, kalau ambil exam, kalau tak jawab sama dengan buku dapat markah tak? Tak dapat, mesti sama. Taklah sama, tapi ketepatan maksud tu mesti lebih kurang sama. Lari sikit hilang markah. Tu cara dia, cara belajar. Okey, sambung. Jadi jangan sampai ada orang beriktikad Allah beri kuasa, Allah beri pinjam kuasa, Allah beri pinjam sifat, Allah beri campakkan kuasa. Jangan sampai. Tapi zaman sekarang dah ada. Saya dah pernah jumpa orang ni, orang macam ni. Jadi dalam ahli sunnah wal jamaah ada dua khilaf, ada dua pendapat bagi orang yang berpegang dengan pegangan ini. Kita baca. Dan yang rajihnya ketiadaan kufur. Ada kata kufur, ada kata tak kufur. Ada kata kufur, ada kata tak kufur. Yang kufur tu macam mana? Itu pada pandangan Abu Mansur Al-Maturidi. Pada pandangan orang yang mengambil pendekatan Maturidiyah. Orang yang mengambil pandangan Maturidiyah, orang yang berpegang dengan pegangan Allah beri kuasa, lalu dengan kuasa yang Allah beri itu mereka buat sesuatu, ini katanya kufur. Kerana ini sebab tengok dengan betul-betul. Kerana dia kata seolah-olah memang Allah beri kuasa pada makhluk, memang makhluk tu yang buat sesuatu, memberi bekas. Tu
Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi khilaf pada Asy'ariyah. Asy'ariyah yang Malaysia kita pegang Asy'ariyah. Macam mana? Asy'ariyah kata orang yang pegang ini fasik. Fasik tu maksudnya apa? Maknanya dia masih Islam tapi berdosa besar. Fasik masih Islam. Kalau yang kata Maturidiyah tu kata apa? Kufur. Memang dah keluar Islam. Tapi pada Maturidiyah pada Asy'ariyah dia kata apa? Fasik, dosa besar tapi masih beriman. Sebab apa? Masih boleh beriman. Sebab dia kata kuasa tu pun daripada Allah. Nampak tak? Tu. Tapi kita macam mana? Pegang betul lah. Takkan nak pegang dia yang salah. Sebab itu belajar. Takkan nak akidah kita, akidah orang kata berdosa. Buat benda berdosa. Akidah ni pegangan hati. Setiap kali kita pegang, dalam hati kita berdosa tu. Boleh faham? Jadi hati-hati. Dan setengah daripada ini orang yang i'tikadkan, ni ada juga satu i'tikad, bahawa sehamba ini memberi bekas pada perbuatannya dengan kudrah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya. Lebih kurang sama kan? Berkurang sama yang atas. Itu akidah yang kedua. Dan ni yang ketiga pula. Dan bunyi Terengganu. Dan barang siapa i'tikadkan bahawa Allah Ta'ala jua yang memberi bekas, tetapi berlazim-laziman antara segala sebab yang adi. Ni apa ni Ustaz? Sebab yang adi berlazim-laziman. Tak apa, kita selu-selu. Saya jelaskan. Dan barang siapa yang i'tikadkan, yang pegang yakin putus dalam hati dia bahawasanya Allah Ta'ala jua yang memberi bekas. Memang Allah yang memberi bekas. Tadi tu dia kata Allah beri kuasa, dan kuasa Allah beri tu beri bekas. Allah Ta'ala campakkan pada makhluk buat sesuatu, dan kuasa Allah tu beri bekas. Yang ni yang ketiga ni, dia kata memang Allah Ta'ala, kuasa Allah, memang Allah yang jadikan. Nampak macam betul ni. Tapi tengok dulu, tak habis-habis. Tetapi berlazim-laziman di antara segala sebab yang adi, mesti ada sebab dan akibat. Faham? Sebab akibat. Mana ada unsur sains. Sebab akibat ni, adi ni orang kata hukum adat. Kita belajar tak? Ingat-ingat. Tak apalah, nanti ulang lagi lah. Bila nak ulang, nantilah. Tahun depan. Biarlah tahun depan lah. Itu kan tahun depan. Kalau 2 tahun depan tak tahu lagi. Sebab yang adi, sebab yang ada sebab dan akibat. Contoh ginilah. Kalau nak kenyang mesti makan. Kalau nak hilang dahaga mesti minum air. Dia mesti ada sebab akibat. Dia kata mustahil lah boleh hilang kenyang. Boleh hilang lapar kalau tak makan. Ni orang macam ni. Apa akidah dia? Ni orang yang dia kata memang Allah jadikan, tapi Allah jadikan mesti ada sebab dan akibat. Kalau nak kenyang mesti makan. Ini Allah jadikan gitu. Lagi. Dan antara barang yang menyertainya itu berlazim-laziman, lebih kuranglah, pada akal. Tiada mungkin bersalah-salahan. Takkan sekali-kali. Contohlah kita kata, boleh tak manusia ni boleh keluar air kat jari? Manusia boleh tak? Kita boleh tak keluar air kat jari? Boleh tak boleh? Kita tak boleh lah. Tapi ada tak manusia yang boleh keluar air kat jari? Ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ni yang jenis golongan ketiga ni, dia kata mustahil. Dia kata mustahil. Benda pelik mustahil. Kalau orang jatuh bangunan 30 tingkat, mustahil tu. Memang mati. Tapi ada tak orang jatuh bangunan 30 tingkat hidup? Ada. Tapi orang golongan ketiga ni dia tak ada. Dia tak percaya. Jadi kalau dia kira sains ketinggian dia 30 kaki, dia kira jarak momentum mati, memang mati dia kata. Ini orang sains dia kata. Sains yang tak belajar tauhid. Tu yang susah tu.
Lagi sambung. Apa lagi? Maka orang ini jahil dengan hakikat hukum adat. Dia ni jahil hukum adat. Dan terkadang membawa kepada kufur. Nampak? Dan kalau dia ni betul-betul bawa pegangan ni, jika dia macam mana boleh jadi kufur? Bila dia menafikan 8 perkara mencari adat. Dah belajar belum 8 perkara mencari adat? Macam dah tu. Yang mana? Tak apa. 8 perkara sesebut sikit. 8 perkara mencari adat. Yang pertama namanya irhas. Yang kedua namanya mu'jizat. Yang ketiga nama dia karamah. Yang keempat nama dia ma'unah. Yang kelima nama dia istidraj. Karamah dah sebut tadi. Yang keempat, yang ketiga. Yang keenam namanya ihanah. Rujuk balik, tengok balik kita. Ni berapa lama dah ni? Tak apa. Dah ulang sekali juga ni. Yang ketujuh nama dia sihir. Yang ke-8 namanya sya'wazah. Ni 8 perkara. Kena ulang balik ni. Sikit lah kita ambil sikit lah. Tak apa, ulang-ulang tak ada masalah. Yang pertama irhas. Kejap je. Apa maksud irhas? Irhas ialah, dengar betul-betul, irhas ialah satu perkara. Irhas ialah perkara-perkara yang bersalahan dengan adat, bersalahan dengan hukum adat, bersalahan dengan akal manusia. Contoh, sabar tak habis lagi. Yang diberikan kepada Nabi dan Rasul semasa sebelum mendapat wahyu daripada Allah. Itu namanya irhas. Contoh, Nabi Isa boleh berkata-kata. Itu irhas. Nabi Muhammad semasa kecil, dia keluar bersama dengan cahaya. Nabi Muhammad semasa kecil, keluar pada perut ibunya Siti Aminah, maka terpadam api 1000 tahun majusi, teruntuh segala bahala-bahala dan juga bangunan-bangunan berhala. Itu namanya irhas. Nabi masa kecil dilihat oleh Buhairah. Dia nampak apa? Ada awan di atas Nabi untuk melindungi Nabi. Itu namanya irhas sebelum mendapat wahyu. Yang kedua nama dia mu'jizat. Apa maksud mu'jizat? Mu'jizat ialah perkara pelik yang berlaku, perkara yang mencari adat berlaku. Perkara pelik dan mencari adat yang berlaku kepada Nabi dan Rasul untuk melemahkan musuh. Itu adalah mu'jizat, melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan musuh. Mengalahkan. Mukjizat mengalahkan. Mengalahkan musuh. Apa dia? Contoh, Nabi Muhammad, sabar dulu, kita ambil Nabi tu. Nabi Sulaiman diberikan dia cincin. Nabi Sulaiman, mukjizat dia apa lagi? Boleh berkata-kata dengan haiwan, jin dan manusia. Nabi Musa dikurniakan dengan tongkat. Tongkat yang mana bila satu peristiwa boleh bertukar menjadi ular. Boleh membelah lautan. Tu mukjizat. Apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi power lah. Mukjizat Nabi antaranya Al-Quran. Al-Quran ni syifa, penyembuh. Dan apa lagi? Dan Al-Quran ini juga Al-Quran. Dan Nabi SAW juga banyak benda lain. Contoh yang sebut tadi, keluar air pada jari Nabi. Apa lagi? Nabi ubat para sahabat dengan pegang mata para sahabat dah baik. Itu cara dia. Maknanya Allah Ta'ala jadikan. Dan satu peristiwa apa? Allah Ta'ala jadikan bulan masuk dalam leher Nabi, keluar kiri, terbelah dua, keluar kiri dan kanan Nabi.
Boleh fikir tak kita? Bulan terbelah dua, masuk dalam baju Nabi, keluar lengan kiri, keluar kanan. Kita boleh fikir tak rasa? Tak boleh fikir. Tapi berlaku tak? Berlaku. Walaupun dah berlaku benda ni, orang musyrikin dia tak terima. Sebab apa? Ini namanya ego. Macam kita nerang kitab lah. Kadang-kadang orang tak terima juga. Dia ada cara dia kata. Dah macam mana? Tak apalah. Macam mana? Biarlah Allah Ta'ala buka hati dia. Doa je lah. Kan? Orang sekarang ni susah. Kita tak boleh nak cakap apa. Orang macam-macam lah ni. Imam lah. Macam-macam. Cakap pun tak dengar lah. Doa je lah. Seterusnya. Yang ketiga. Tadi yang pertama apa dia? Irhas. Yang kedua, mukjizat. Yang ketiga? Yang ketiga namanya karamah. Orang Melayu panggil keramat. Orang Melayu panggil keramat. Kalau bahasa Arab karamah. Wali-wali keramat. Itu karamah. Benda pelik yang berlaku pada wali-wali. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Untuk memberi kebaikan padanya. Contoh, kalau pernah dengar cerita Tok Kenali nak makan durian, dia duduk Mekah. Petang tu dia kata, petangnya aku nak balik Malaysia, nak ambil durian. Dia orang Kelantan. Banyaklah kampung durian. Petang tu duduk Mekah lah. Kawan dia pagi tu duduk Mekah, dia cakap kawan dia nak makan durian. Petang tu dah ada durian dah. Kawan dia tanya, ni ambil mana ni? Ambil kat Malaysia. Pergi apa? Saya tadi jalan kaki je. Dia jalan kaki. Boleh kita buat? Itu namanya karamah. Karamah. Ada juga yang boleh terbang. Itu wali lah. Itu tahap lain tu. Ada. Perkara yang macam ada. Itu Allah Ta'ala berikan. Yang dipilih oleh Allah. Yang namakan dekat dengan Allah Ta'ala. Okey. Dan seterusnya. Yang keempat namanya ma'unnah. Perkara yang diberikan kepada Allah Ta'ala, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia yang saleh untuk memberi kebaikan pada dirinya. Contoh, orang mukmin jatuh bangunan 30 tingkat tak mati. Itu maknanya nama dia ma'unnah. Apa lagi? Naik motor nak pergi kuliah. Naik motor lajulah 200 km sejam. Nak pergi kuliah. Tiba-tiba accident, acuh motor. Dia tak ada apa-apa. Kan sudah cerita tu. Ingat tak? Saya ada cerita juga. Yang saya tu pernah naik motor. Saya naik motor. Panjang nantilah cerita bab ni. Panjang cerita dia. Masa tak sempat dah, sekejap dah. Okey, tak apa. Ini bawang ambil ketiga. Yang keempat dah. Yang kelima nama dia istidraj. 4 perkara yang pertama itu dimuliakan Allah Ta'ala. Itu memang Allah Ta'ala muliakan 3 golongan tadi. 4 golongan tadi. Yang kelima namanya istidraj. Yang ni orang ramai tak faham. Istidraj ialah perkara pelik yang berlaku pada orang fasik dan juga orang-orang kafir, untuk menyebabkan dia jauh daripada Islam atau menjauh daripada agama Islam, jauh pada mentauhidkan Allah. Kenapa? Memang Allah jadikan hak Allah. Contoh, seorang Sami berubat baik. Dia pergi berubat mana-mana ustaz tak baik. Tiba-tiba berubat dengan Sami baik. Kita nak tanya, adakah betul? Adakah akidah Sami itu memang dia ni jenis betul sehingga ustaz lain pun tak apa baik? Ni Sami pula baik. Contoh apa? Ni penyakit, orang kata penyakit kurap Bukan kurap apa ni? Kayap. Orang kata tentang kayap ular. Tak tahu tak? Adik tahu tak? Kayap. Pernah kena? Tak pernah kena? Kayap. Dia macam ada mata-mata kayap. Penyakit kulit lah, dia selalu kat badan. Orang kata kalau kayap tu gak sambung mati. Kayak ular kan. Ni kayap ni orang kata bukan
penyakit biasa, dia ada kaitan dengan jin. Orang kata. Tapi dalam apa? Sains pun dia ada kaji juga. Kalau dia kata apa? Kalau memang kayap tu dikeliling, memang sambung, memang betul mati. Sebab apa? Sebab jarang dua urat. Dia sebenarnya dia kayap ni dia pergi pada urat. Dia kalau urat tu bersambung tu dah habis dah. Dah rosak urat dah. Faham tak tu? Itu cerita sains lah. Tapi orang kata memang kayap ni kadang-kadang sekejap, ada yang lambat. Kadang-kadang satu malam dah banyak merebak. Tu memang ada lain tu. Jadi cerita dia bab merawat kayap ni kadang-kadang susah juga nak cari orang tu. Kalau hembuh jin kena rasuk tu semua tu macam senang je. Yang bab kayap ni macam susah sikit. Kan jumpa ustaz ni, jumpa ustaz tak baik-baik. Dia dengar ada sami yang merawat. Ada orang kata memang tu ada. Memang tak ada. Dia ada orang kata guna janda kahwin janda kahwin apa? Anak teruna kan. Itu cerita tak apalah. Wallahu alam, tak pandai lah tu. Tak apalah cerita dia tu. Tu cerita dia, tak apa. Jadi ya. Saya pernah tengok ada jadi ada tak jadi. Pernah jadi. Saya janda mana? So, yelah, dia makan beras tak? Dia kata. Makan beras ke makan apa? Kelapa. Kelapa dia kunyah kan? Isteri tak marah. Tak ada. Bubat. Kena kat sini. Kena kat badan ni. Kena banyak. Banyak tu depan. Lagi banyak tu. Tapi tak masuk belakang dia. Sekejap yang baik Satu malam. Panas kan dia punya ni. Dia adalah amalan orang tua dulu. Tak apalah, tak kisah tu kalau tu Muslim. Ni cerita dia jumpa janda kahwin teruna pun tak baik juga. Nak cerita dia ni. Nak kena jadi cerita. Lalu jumpalah orang kata nak sebab sakit. Bila sakit ni memang nak berubat lah. Betul? Dah sakit ni dah tak fikir lain dah. Nak baik je cerita dia. Jumpalah siapa. Saya dulu pun pernah. Masa kecil dulu kita pun tak tahu. Kita ikut orang je. Saya kecil masa form 5 dulu kena penyakit belakang misteri ni. Mak ayah saya hantar. Kadang-kadang orang cakap sini pergi sana. Orang cakap di sini sana. Sampai saya jumpa orang yang guna hantu raya pun ada. Bubat. Tak kita tahu dia kata ustaz. Ustaz tak apalah kita pergi lah. Orang tua apa dia punya ni. Memang orang tua betul lah. Rupa-rupanya guna hantu raya. Dia tengok saya tengok dia. Dia tengok saya tengok dia. Sebab tu dia tengok saya, dia kata apa? Memang ada dia kat badan. Saya ingat lagi sampai sekarang saya ingat dia cakap tu. Dia kata apa? Memang ada dia dalam badan budak ni. Tak tahulah, wallahu a'lam. Orang katalah, kita pun tak naklah cakap orang, tapi orang kata wallahu a'lam. Tapi macam dahsyat juga. Tua betul. Kalau kita kata ini kalau tahap dia kurus sangat. Takut, tengok pun takut. Macam mana ustaz gini? Lain macam rasa. Dia tak baca pun, tengok je. Itu power. Okey. Jadi akhirnya bubat macam mana tak jadi jumpa Sami kata boleh buat. Boleh buat sekejap je jadi. Soalan ni adakah Sami ni betul? Adakah dia orang beriman? Itu soalan dia. Tidak. Sebab dia memang kufur, akidahnya bukan akidah ahli sunnah. Dan akidahnya bukan akidah Islam. Akidah Sami Buddha lah. Jadi orang kalau macam ni, walaupun memberi kebaikan sekalipun, dia namanya istidraj. Dia faham tak tu? Kadang-kadang ada orang tengok mati kan. Pengebom bani mati. Pernah dengar tak? Ada yang mati. Dia mati. Tak tahulah pun mati. Tapi dia hidup. Dia masih elok lagi badan dia. Mungkin campak tu. Dia punya ni. Teroris lah kata. Dia mati dalam keadaan senyum. Tapi akidah dia salah. Teroris ni akidah biasanya akidah dipanggil apa? IS semua ni kan. Akidah yang melampau dah. Tapi mati senyum. Macam kita tengok kat Indonesia. Orang kata yang apa? Misal banyak yang meletup-letup tu kan. Mati kan. Siapa nama saya lupa. Iman Samudra ke apa? Kurang itulah. Mati dalam keadaan senyum. Itu macam mana kita nak pandang? Ada awan lagi. Jadi cerita dia
kita tak nak cakap dia. Andai kata dia benar, maka itu urusan dengan Allah Taala. Andai kata dia salah, kalau dia benar urusan Allah Taala, dan itu namanya karamah. Kalau kata memang dia itu bersalah, bukan akidah ahli sunnah, dia tasnyuk, takkan orang kata itu akan salah. Jadi ramai-ramai jadi teroris lah. Kalau tak faham, ramai-ramai jadi teroris lah. Sebab itu kena faham bab ni, iaitu namanya istidraj. Tu orang nak pandang agama ni kena pandang betul-betul, bukan main letak je. Dan seterusnya yang keenam namanya ihanah, perkara pelik yang berlaku pada orang-orang kafir ataupun orang fasik yang untuk menghinakan lagi diri dia. Contoh, Musailamah atau Musailimah, saya sebut Musailimah Al-Kazzab. Pada zaman Nabi adalah seorang ni, dia ngaku dia Nabi juga. Dia pernah jumpa Rasulullah, dia kata apa? Engkau Nabi, aku Nabi. Kita kau sharing-sharing boleh? Lebih kurang gitulah. Nabi tak terima, dia kata gila. Dia memang mental sikit. Nabi kata tak layan orang gini. Tapi bila kematian Nabi, ni yang dibawa fitnah yang besar. Nabi mati, dia masih hidup. Sebab itu selepas kematian Nabi, Abu Bakar naik sebagai khalifah. Apa kerja utama Abu Bakar? Dua perkara. Yang pertama, menghapuskan orang yang murtad, membasmikan kemurtadan. Yang kedua, memerangi orang yang tak bayar zakat. Sebab Nabi mati, dia kata dah habis agama. Tu Abu Bakar pegang sungguh-sungguh. Dua perkara ni dia buat. Jadi antara yang murtad banyak ni sebab apa? Dia ikut Musailamah Al-Kazzab. Sebab dia ngaku Nabi. Dia kata dia Nabi selepas Rasulullah. Sedangkan Nabi dah cakap tiada Nabi selepas aku. Kadang orang tak faham. Ada tak perkara pelik berlaku? Ada. Tapi perkara pelik yang berlaku pada Musailamah ini untuk menghinakan lagi dia. Contoh, ada satu telaga pernah ludah. Telaga tu macam telaga tu kering, sikit air. Nabi ludah dan telaga tu penuh air telaga. Tu Nabi. Musailamah dia nak buat benda sama juga. Apa dia buat? Dia ludah, ada air dan telaga tu ada air jugalah. Dia ludah dalam air tersebut sampai hari ni kering. Nampak? Tu untuk menghinakan dia. Mana nak tunjukkan dia ni bukan Nabi, tapi orang ikut juga. Memang macam tu lah. Dia selihat orang yang ada mental, ramai pengikut juga. Masalah kalau benda-benda yang sebenarnya dia ada masalah mental. Dia ngaku Nabi dan sebagai contoh. Kahak Ahmad, ramai pengikut. Ayopin, kenal Ayopin? Ramai pengikut. Ustaz-ustaz dia yang ikut. Sebab dia power, ubat power. Orang kata dia duk besuk Terengganu. Tak ngaku. Nak cerita dia, woi, power berterbang. Tak tahulah apa. Tapi memang orang kata memang pengikut dia bukan saja daripada kalangan Islam, juga daripada Buddha ada, Hindu ada. Saya ada video tu. Dia apa? Ada orang sembah kaki dia, Hindu sembah kaki Ayopin. Orang kata power tak power dia. Dia pergi kuil. Dia pakai macam orang Hindu lah. Sami Buddha tu, tapi orang sembah dia. Nak cerita, dia menguasai 3. Kan ngaku Tuhan. Jadi lagi dahsyat ngaku Tuhan. Sesat. Itu namanya ihanah. Tu istidraj juga tu. Ihanah yang menyebabkan dia lebih celaka ataupun lebih teruk. Yang ketujuh namanya yang ketujuh nama sihir. Sihir ni iaitu suatu perkara pelik yang berlaku disebabkan perantaraan yang tidak dapat dilihat pada mata kasar. Apa dia? Jin. Sihir. Kalau kita dah biasa semua sihir. Maknanya segala sihir ni mesti menggunakan perantaraan. Memang ada jin. Kalau sihir, jin. Asal tu? Itu yang ke-8.
Sabar dulu, laju. Imam laju aja. Orang baru lama tak dengar lagi. Tak apa. Jadi yang ke-8 anda faham sihir tu biasa disebut lah, dah kenal dah tu. Yang ke-8 namanya sya'wazah. Itu namanya silap mata. Itu Allah Ta'ala tak suka. Sebab apa? Sya'wazah ialah satu perkara pelik. Yang berlaku taklah pelik sangat sebenarnya. Yang pelik yang berlaku disebabkan kepantasan tangan atau teknik-teknik tertentu untuk menipu manusia. Kalau Islam ni dia tak mengiktiraf sangat orang buat silap mata. Yang kalau jin tu sihir tu lah. Kalau silap mata dia guna jin, itu sihir. Tapi kalau dia guna kepantasan tangan ataupun teknik-teknik untuk menipu manusia lah dari sudut penglihatan manusia, itu namanya sya'wazah. Tu je. Dia faham? Ada perantaraan dia, itu dah sihir. Walaupun bukanlah sihir ni tuju pada orangnya, tak. Dia buat macam pelik pun, itu juga kes sihir. Boleh faham tak tu? Terbang, tu terbang, jin tolong angkatkan dia. Orang tak nampak, terbang. Jin tolong angkat. Sihir. Bila ada jin dia, sihir. Tapi mungkin ada alat tali ke apa, tu dah jadi sya'wazah. Boleh faham tak tu? Boleh faham? Ada soalan? Risau juga cakap-cakap. Dah bunyi lah. Dah yang tu dah kesettle. Sambung balik. Ni 4 perkara yang mencari adat ni. 4 perkara mencari adat lah. 4 perkara berbekas. Seulang balik. Yang pertama tadi dikata apa? Manusia yang buat, yang menjadikan manfaat mudarat, itu kufur. Yang kedua, Allah Ta'ala beri kuasa, campak kuasa, beri pinjam kuasa pada orang tu. Dengan kuasa yang tersebut, maka dia buat sesuatu. Itu namanya fasik pada Asy'ariyah, kufur pada Maturidi. Yang ketiga ialah dia kata memang Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan setiap sesuatu. Tapi mesti dengan sebab dan akibat. Kalau tak sebab akibat, tak akan berlaku. Kalau nak sejuk, mesti ada angin, mesti ada ais, mesti ada air. Membakar, kena ada api. Kalau tak ada api, tak ada bakar. Itu orang yang macam ni ialah apa dia? Baca balik. Jahil hakikat hukum adi dan terkadang membawa kepada kufur. Dia dipanggil sebagai jahil, dan bila jahil dalam akidah, dia diberikan nama dia apa dia? Namanya fasik juga. Berdosa. Sebab apa berdosa? Sebab berdosa. Sebab dia tak belajar. Tak belajar akidah. Orang ngajar bab tauhid tak datang belajar. Bila mati salah akidah, dosa. Sebab itu kena belajar tauhid betul-betul. Boleh nampak tak? Dekat luar tak dengar lagi, tak tahu lagi. Dengar Sebab itu belajar tauhid ni kena belajar. Bukan fikir-fikir rasa pandai. Tak, kan kita tanya. Tak rasa pandai, kita tanya soalan. Bukan kita nak test apa, supaya sedar bahawa kita ni kena belajar. Kita ni kalau kita bergantung dengan ilmu kita masa darjah 1, darjah 2, fardu ain dulu sekolah agama, sampai darjah apa? Darjah khas tu kalau betul-betul darjah khas. Kan ada tu sampai darjah 6, darjah 3 dah berhenti. Nak main game, main bola. Dulu nak bergantung dengan ilmu tu, tauhid tu. Itu hafal sebab boleh. Cuba bahas, tak boleh. Bukan kita nak bahas, tapi supaya kita boleh faham. Jadi belajar, tolong. Bukan marah, cakap. Tak marah, bukan marah, cakap. Kesian. Kesian. Bila mak ayah tak belajar, bawa pada anak. Anak tak belajar, habis lah. Cucu habis. Itu bab tauhid. Solat kita cerita lagi. Seterusnya, sambung. Boleh sambung tak ni? Dah lama rasa boleh, lambat sikit dah. Dah setahun tak jumpa. Setahun.
Ni yang terakhir. Yang keempat, dan barang siapa i'tikadkan baharu segala sebab dan tiada memberi bekas ia dengan illah, dan tiada dengan tabiatnya, dan tiada dengan kuah yang dijadi, dan tiada dengan kuah yang dijadikan Allah Ta'ala padanya, dan i'tikad ia akan sah menyalahi seperti dapatkan sebab. Ni segini. Barang siapa yang mengiktikadkan baharu segala sebab, maknanya sebab akibat ni Allah yang jadikan. Boleh saja Allah Ta'ala jadikan dengan sebab akibat, boleh saja Allah Ta'ala jadikan tanpa sebab dan akibat. Ni cerita dia. Dan tiada memberi bekas ia dengan illah, makhluk tak memberi bekas, Allah yang memberi bekas. Dan tiada dengan tabiat, makhluk tak beri bekas dengan tabiatnya, Allah yang menjadikan setiap sesuatu. Allah yang gerakkan kita. Bukan Allah beri kuasa kita bergerak, bukan. Allah yang gerakkan. Ni kena belajar. Dan tiada dengan kuah yang dijadikan Allah padanya, bukan Allah campakkan. Yang kita belajar yang kedua tadi, bukan Allah campakkan kuasa. Dengan kuasa ke tu? Bukan. Memang Allah yang gerakkan, Allah yang jadikan. Bukan Allah campak kuasa ke beri bateri ke, tak ada. Dan i'tikad ia akan sah menyalahi. Boleh dengan adat, boleh tanpa adat. Menyalahi. Seperti didapatkan sebab, seperti makan, dan tiada didapatkan sebab, iaitu kenyang hanya dengan memberi bekas. Kenyang tanpa makan boleh, tanpa sebab akibat. Pada musabab itu Allah Ta'ala jua. Sebab apa? Yang menjadikan setiap sesuatu itu Allah. Allah yang memberikan kenyang, Allah yang memberikan lapar. Hak dia, tanpa makan pun Allah beri kenyang. Hak dia, orang hidup setahun tanpa makan pun boleh hidup. Itu hak Allah. Dia menjadikan setiap sesuatu tu, baru pegang sungguh-sungguh. Jika ada sesuatu berlaku dalam hidup kita, tahu ni hak dia. Bukan kadang-kadang dia menyalahi diri dia sebab aku buat macam ni, tak. Ni cerita dia sebab akibat tu memang tanpa sebab akibat Allah boleh lakukan. Maka orang inilah orang yang muwahhid, orang yang muwahhid, yang didapat kelepasan dengan kurnia Allah Ta'ala. Orang yang keempat ini, orang yang pegang dengan akidah yang keempat ini adalah orang yang bertauhidkan akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tu dia. Boleh faham tak? Empat golongan ni. Ini peganglah. Ni kalau kita belajar tauhid ni, sungguh-sungguh pegang ni, insya-Allah. Sebab tu orang kata ubat. Kalau makan ubat, kalau kita i'tikad memang ubat ini yang membaikkan, boleh jatuh kufur. Tapi kita makan ubat dengan niat memang ini Allah Ta'ala jadikan sebab akibat dia, maka ubat baik ini zahir syariat, makanlah ubat. Tapi hakikatnya kita faham dalam hati kita, setiap sesuatu itu Allah yang menjadikan, Allah yang menyembuhkan. Tu dia. Boleh faham tak tu? Kalau tak faham lagi, tak tahulah ni. Dah habis jelas dah ni. Berpeluh dah kita. Dah habis semangat dah. Jadi ada soalan tak? Sebelum kita nak mengundur diri ni, ada soalan? Ada soalan? Ada tak soalan? Wah, pandai. Dah okey dah, mana dah jelas dah, mana jelas lah, mana dah betul-betul faham dah tu. Alhamdulillah. Minggu tahun depan lah. Tahun depan ulang balik. Boleh lah. Imam kata ulang balik, tak apa, kita ulang balik. Tak apa, memang betul lah. Belajar ni ulang. Dia satu lagi ulang, anak murid bawa buku salin, faham. Tak faham tak tahulah. Wallahu a'lam. Cukuplah pada malam ni. Moga-moga dapat pegangan yang betul, tepat ahli sunnah wal jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم